Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Najwa binti Muhammad Indah. Nombor matrik 058864. Saya dari Diploma Bahasa dan Kesusasteraan Arab. Saya akan menerangkan tentang sejarah pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang bermukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril AS dalam bahasa Arab. Diriwayatkan secara mutawatir dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah, bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Sejarah Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada manusia sebagai panduan hidup di akhir zaman hinggalah ke hari kiamat. Al-Quran ini diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril AS kepada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah kepada umat manusia. Dalam menyampaikan ajaran dan hukum-hukumnya, Rasulullah telah menyempurnakan tugasnya sebagai penyampai risalah Allah dengan mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat radhiyallahu anhu dan mewariskan mereka dengan Al-Quran itu dalam dada dan amalan mereka. Para sahabat pula meneruskan tugas ini dengan mengajarkan Al-Quran kepada para tabi'in selepas mereka, kemudian mewariskan Al-Quran kepada kita dalam bentuk tulisan untuk menjaga Al-Quran itu dari terus luput dari dada, iaitu hafazan umat Islam. Walaupun Al-Quran itu telah disusun dalam bentuk tulisan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, beliau tidak mengabaikan sunnah penyampaian Al-Quran yang mestilah diwarisi terus dari mulut ke mulut. Dalam menjaga kesahihan bacaan Al-Quran, Mashaf Al-Quran yang ditulis tangan pada permulaan Islam telah dikirimkan bersama guru-guru untuk mengajar bacaannya ke negeri-negeri umat Islam pada masa itu. Begitulah berkembangnya penyampaian Al-Quran yang diwarisi dari generasi ke generasi hinggalah sampai kepada kita hari ini. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, hafazan. Nabi Muhammad SAW menghafaz semua wahyu dan ayat yang diturunkan kepada baginda. Baginda akan membaca dan menyampaikan kepada para sahabat dengan cara tartil. Yang kedua, tulisan. Pada zaman Nabi, penulisan dan catatan ayat Al-Quran dilakukan oleh para sahabat yang dalam kadar yang diizinkan oleh baginda dengan cara dan peralatan yang sesuai. Al-Quran telah ditulis di pelepah tamar, kulit binatang, kepingan kayu, tulang belulang binatang, batu dan lain-lain. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah diuji dengan banyaknya peperangan yang menentang. Golongan enggan membayar zakat, orang-orang murtad, golongan yang mengaku Nabi dan sebagainya. Contohnya, perang Yamamah antara muslimin dan golongan murtad telah mengobarkan sejumlah 700 penghafaz Quran. Melihat keadaan ini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu risau akan kehilangan Al-Quran dalam masyarakat kerana syahidnya para penghafaz ini. Beliau menyuarakan pendapatnya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu agar mengumpulkan semua catatan Al-Quran yang terpisah-pisah ini dalam satu mashaf. Sayyidina Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit supaya mengertai kumpulan mengumpulkan Al-Quran dibantu oleh Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab dan Uthman bin Affan. Pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, pada zaman ini Islam telah berkembang luas ke negara-negara bukan Arab. Oleh itu terdapat perselisihan yang hebat tentang masalah bacaan kerana Al-Quran pada masa itu tidak ada baris dan titik. Lantaran itu, Uthman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, Sa'id bin Az dan Abdurrahman bin Harith untuk salin semula sebanyak 6 naskah Al-Quran yang disahkan bacaan dan sebutan diakui betul. Naskah Al-Quran itu dikenali dengan nama Mashaf Uthmani, iaitu seperti yang ada pada hari ini. Perbezaan kaedah pengumpulan Al-Quran. Pembukuan yang pertama dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia dilakukan kerana khawatir Al-Quran akan hilang kerana ramai penghafaz Al-Quran terbunuh. Ketika itu masih terdapat mushaf-mushaf lain yang dimiliki oleh sahabat seperti Abdullah
bin Mas'ud, dan Abu Bakar tidak mengarahkan mushaf-mushaf milik sahabat lain dihapuskan. Mushaf sempurna di zaman Abu Bakar pula tidak disebarkan ke wilayah-wilayah Islam yang lain. Pembukuan yang kedua dilakukan oleh Uthman radhiyallahu anhu. Ia dilakukan kerana umat Islam sudah mula berpecah kerana bacaan Al-Quran dengan cara yang berbeza, sedangkan kesemua itu datangnya dari Rasulullah SAW sendiri. Apabila telah sempurna penyusunan mushaf dalam bahasa Quraisy, maka Uthman mengarahkan mushaf-mushaf lain dihapuskan dan mushaf yang sudah sempurna itu dibuat dalam beberapa naskah dan dihantar ke wilayah-wilayah Islam.